من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم. Apakah kamu tidak melihat ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan kepala mereka di hadapan Allah di akhirat kelak, seraya berkata, Rabbana absarna, ya Allah, hari ini baru kami dengar. Ya Allah, hari ini baru kami lihat, baru kami tengok. Ya Allah, hari ini baru kami dengar. Farji'na na'mal salihan, kembalilah balik kami ke dunia ya Allah untuk kami beramal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya hari ini baru kami yakin, hari ini baru kami mau beriman. Semati Fadil Musi Majid Tazun Nur, semati seluruh para asatizah, para ibu, bapa-bapa, dan juga kepada pelajar-pelajar putra-putri yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, lebih dulu bersama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam berbahagia ini. Allah Taala masih lagi menyangka umur kita, masih lagi beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini akan dapat menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini saya akan bawa beberapa wasiat kepada penghafal Al-Quran, dan juga kepada ibu dan bapa penghafal Al-Quran. Tengoklah berapa wasiat yang sempat untuk kita bincang pada malam ini. Dalam kitab Wasaya lil Hafizatil Kitabillah, wasiat untuk para penghafal Al-Quran, ada dikarang satu kitab tentang wasiat bagi penghafal kitab Allah, yakni Al-Quran. Alhamdulillah, perkembangan yang baik dalam negara kita ini bahawa mahat tahfiz Al-Quran tumbuh seperti cendawan dalam negara kita. Itu soal umur-umur yang sebaya dengan saya, umur-umur 50-an, 50, 60-an, ayah-ayah dan ibu bapa kita tu, datuk nenek kita, zaman umur mereka jarang yang kita lihat ada yang orang yang jadi hafiz yang menghafal Quran. Jarang sekali. Sebab apa? Sebab di zaman itu tempat-tempat untuk menghafal Al-Qurannya tak ada, penggalakannya untuk menghafal Quran tidak ada. Tetapi zaman ini boleh dikatakan semua imam-imam di masjid, semua boleh dikatakannya orang yang hafiz Al-Quran. Kerana terlalu ramai sekarang ini. Satu tahun berapa orang yang kita lahirkan orang yang sudah menghafal Al-Quran dalam negara kita, kerana banyaknya mahat dan juga sekolah-sekolah yang menggalakkan anak-anak kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Inilah kesedaran yang begitu tinggi kepada masyarakat dan ibu dan bapa, bagaimana kesedaran mereka begitu tinggi untuk menjadikan anak-anak mereka seorang yang menghafal Al-Quran. Walaupun mereka tidak hafal Quran, tetapi mereka nak supaya anak mereka menghafal Al-Quran. Dan walaupun mereka tidak hafal Quran, mereka menyokong di mana ada sekolah-sekolah atau mahat-mahat yang ingin melahirkan orang yang menghafal Al-Quran. Zaman dulu tak ada. Saya sendiri dulu sekolah tahun 80-an, sekolah menengah. Ya, saya di Perak dulu memang saya banggalah seorang tokoh hafal Quran yang balik di Mesir, Syekh Muhammad Nur Mansur Al-Hafiz. Siapa tak kenal?
Saya cukup menjadi idola saya dulu. Ada beberapa orang masa itu yang hafal Quran di seluruh negeri Perak. Dia dengan mukanya jernih, dengan perwatakan dia, dengan ceramah dia, yang dia bagi saya menjadi idola saya. Saya cukup berminat. Sehingga saya pun berhasrat mati itu nak menjadi hafal Quran macam dia juga. Tapi tak kesampaian. Ya, umur saya dah masa itu, yalah dah puluhan tahun. Nak pergi pula, yalah kita dah masa itu nak cari sekolah pun payah. Cuma kita pergi belajar kitab je lah. Adalah beberapa surah yang kita hafal masa mengaji adalah. Tapi kerana keadaan situasi pada ketika itu tidak menggalakkan untuk kita menghafal Quran. Itulah berapa orang je bila dikira. Itu sudah menjadi idola saya. Sekarang ni sudah uzur dia. Ya, saya mana Mansur, dia cakap tak boleh, dia kena stroke. Ya, cakap tak boleh. Tapi itu menjadi idola. Kerana pada dia balik itu masa itu ada seorang dua saja penghafal Al-Quran di Perak, menjadi imam besar Masjid Negeri di Perak. Ya, dengan wajahnya yang berseri, ya, dengan pakaian dia, dan juga dengan pengajaran ceramah-ceramah yang dibagi cukup menarik minat. Itu kelebihan yang Allah bagi pada dia. Tapi sekarang Alhamdulillah, saya dulu mengaji di Pakistan, saya lihat terlalu ramai orang Pakistan ni umur 10 tahun dah hafiz Quran lah. Kalau kita pergi di mana masjid besar, kecil, surau-surau, semua orang yang hafal Quran, yang hafiz, yang menjadi imam-imam. Kerana terlalu ramai. Itu budaya mereka. Kecil mesti anak dia mengajar hafal Quran. Dan maulana-maulana yang ada di sana, ulama besar, mesti orang tu kalau dia sedang nak mengaji agama, mesti dia hafal Quran dulu baru mengaji kitab. Bayangkanlah bahawa Al-Quran itu sumber Islam yang pertama duduk dalam dada dia, kemudian dia belajar hadis pula. Quran dan hadis duduk dalam dada dia, betapa hebatnya dia nak jadi maulana. Itu sebab walaupun dia dah umur 20, 30 baru sedar, dia menghafal dulu baru dia belajar kitab. Kerana sumber asas dalam Islam itu, sumber hukum dalam Islam itu duduk di dada dia, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Alhamdulillah. Walaupun saya bersyukurlah, walau saya pun tak jadi hafiz Quran, Alhamdulillah anak sulung saya sudah menghafal Al-Quran. Ya, dia tingkatan 1, saya hantar dia di Tahfiz Pulau Condong di Macang, Kelantan. Alhamdulillah habis SPM, dia pun sudah hafaz Quran. Dan sekarang dia belajar di universiti di Madinah. Alhamdulillah. Sebab hasrat saya, kalau saya tak hafal Quran, kalau boleh saya nak anak saya menghafal Quran. Sekarang anak saya yang bongsu sekali ada di Tibur ni, anak bongsu saya perempuan, Nusa Sabila, dia ada sekarang ni. Dan saya harap anak yang sulung hafal Quran, biar anak yang bongsu saya pun hafal Quran jugalah. Kakak dia nombor 2 sekarang di Universiti Malaya, yang nombor 3 tengah tunggu SPM, yang 4 kata 5, Nusa Sabila nombor 5. Sarap biarlah abang dia hafiz, saya minta yang bongsu ni menghafal Al-Quran lah. Jadi yang sulung, yang bongsu sudah menjadi orang yang menghafal Quran. Maknanya saya berbanggalah, walaupun saya tak hafal Quran, saya berjaya melahirkan anak-anak saya yang menghafal Quran. Ya, kalau kita tengok kelebihan orang-orang yang hafal Quran dan juga ibu bapa yang anaknya hafal Quran, terlalu banyak yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukurlah adik-adik, istiqamahlah adik-adik belajar sini, hafallah sampai habis. Kerana bayangkan berapa juta yang sebaya dengan umur adik-adik ni, adik-adik yang terpilih untuk menghafal Quran, menghafal kitab Allah, ayat-ayat Allah, kalamullah. Adik terpilih yang sebaya dengan adik sekarang, ada yang mana sekarang ni, ada yang mungkin tengok TV, ada yang mungkin tengah main tak tentu hala, tapi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi penghafal kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta adik-adik istiqamah, sabar banyak untuk kita sampai berjaya menghafal ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka aku ucapkan selamat kepadamu wahai penghafal Al-Quran. Ini wasiat pertama. Dia kata, maka aku ucapkan selamat kepadamu wahai penghafal Al-Quran.
Kerana Allah telah mempergunakanmu untuk menghafal kitabnya di muka bumi ini. Kerana Allah telah mempergunakanmu, memilih kamu, dia kata, untuk menghafal kitabnya, Al-Quran, di muka bumi ini. Ramai orang yang sebaya dengan umur kita, Allah pilih kita, mempergunakan kita untuk menghafal ayat-ayatnya. Bukan senang, ya? Bukan senang ni orang nak dipilih, dipergunakan oleh Allah untuk menghafal ayat-ayatnya. Tetapi Allah telah memilih dan pergunakan adik-adik semua untuk menjadi orang yang menghafal kitab. Engkau adalah salah seorang yang Allah telah merealisasikan janji-janjinya dengan mereka, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti, kata Allah, akan memelihara Al-Quran. Hari ini buatlah tuan-tuan nak gunting ke Quran itu, nak apa dia tuan-tuan, nak musnahkan Quran itu, nak menyelewengkan hukumnya. Inna lahafizun, sesungguhnya kami akan memelihara Al-Quran. Itu janji Allah. Aku yang turun Al-Quran, aku yang pasti akan memelihara Al-Quran. Dengan wujudnya Muhammad Taufik ni, dengan wujudnya ramai penghafal Al-Quran, bayangkanlah, kalau tidak ada orang yang menghafal Al-Quran, apa akan jadi kepada sumber utama dalam agama kita? Apa akan jadi? Pernah satu ketika, orang-orang Yahudi musuh Islam cuba menghapuskan salah satu perkataan dalam Al-Quran. Sudah berlaku, sudah dicetak Quran itu ratusan ribu juta. Tetapi kerana ada orang yang hafal Al-Quran, mengetahui, mendapati ada satu ayat dalam Quran sudah dihapuskan, yang telah menyeleweng maknanya, maka dihimpunkan semua Quran yang telah dihapuskan satu perkataan itu, dimusnahkan kerana dia telah menyelewengkan makna. Ini kerana Allah kata inna lahafizun, so kami akan memelihara Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran ni, dia tahu bahawa ada ayat ni dikurangi. Ayat apa? Dalam Quran ada ayat mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, falan yuqbala minhu, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang rugi dalam neraka. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai cara hidup mereka, kita mengambil sistem ekonomi lain pada Islam, mengambil sistem pendidikan lain pada Islam, mengambil undang-undang lain pada Islam, mengambil sistem politik lain pada Islam, ambil lain pada Islam. Apa yang kita buat dalam dunia ini, ambil lain pada Islam, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Dah nak terima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kamu termasuk orang rugi, akan dihumban dalam neraka Jahannam. Jadi ayat ini, barang siapa yang mengambil wa man yabtaghi ghaira, maka mereka hapuskan ghaira, dihilangkan ghaira ini, dicetak tidak ada ghaira. Jadi ayat ini asalnya wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mengambil selain daripada Islam. Jadi bila dibuang ghaira ini, jadilah makna ayat, barang siapa yang mengambil Islam, barang siapa yang mengambil Islam sebagai cara hidup, sekali-kali Allah tidak terima, di akhirat mereka termasuk rugi. Siapa yang mengambil Islam, dibuang ghairah ini, sudah dicetak jutaan naskah Al-Quran yang sudah dibuang perkataan ghairah ini. Jadi alhamdulillah, Allah nyatakan Quran, inna lahafizun, sesungguhnya aku akan memelihara Al-Quran ini. Jangan buat. Kok mana pun kamu nak gunting ke, kamu nak buang ke,
Kamu tak nak pakai ke? Kamu tidak akan mampu. Karena Allah menjanjikan, inna lahafizun, sesungguhnya kami yang akan memelihara Al-Quran. Alhamdulillah, ramainya penghafal Al-Quran pada ketika itu. Ada yang hafal Al-Quran mengetahui, dapat mengatakan bahawa dibuang ghairah ini. Jadi dihimpun Quran ini, dibakar. Cuba kau tak ada orang hafal Al-Quran. Ada kita sedar, kita main baca je. Wa man yabtaghil Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil Islam, siapa yang mengambil Islam sebagai cara hidup, dia ambil Islam sebagai cara hidup, dia tidak akan diterima Allah dan akhirat termasuk rugi. Sedangkan ayat sebetulnya, wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mengambil selain pada Islam, ambil selain pada Islam sebagai cara hidup kamu, tidak akan diterima, dan Allah di akhirat kamu termasuk orang rugi. Tengok betapa liciknya mereka. Dibuangnya perkataan ghairah. Alhamdulillah, dengan adanya penghafal Al-Quran dapat mengetahui benda ini, dan dihimpun balik Quran dibakar. Pernah berlaku. Dan kena ingat bahawa musuh-musuh Islam, dia tak pernah duduk diam. Mereka tak pernah duduk diam. Mereka sentiasa merancang secara memikir, sentiasa berbincang bagaimana nak menyelewengkan umat Islam daripada Al-Quran. Mereka nak supaya kita jangan berpegang kepada Al-Quran. Pernah tahun 20-an dulu, di Rom, Itali, 20-an, bagaimana padi-padi seluruh dunia berhimpun di gereja di Rom, Itali. Apa kata Pop, ketua padri? Selagi dia kata orang Islam berpegang kepada buku ini, dipegang Al-Quran, selagi umat Islam berpegang kepada buku ini, selagi itulah kita tidak akan dapat mengalahkan orang Islam. Selagi orang Islam berpegang kepada buku ini, the Holy Quran ini, selagi itulah kita tidak akan dapat mengalah mereka. Oleh itu kita kena mencari satu formula, kita kena cari satu jalan, taktik bagaimana untuk kita membuatkan Islam tidak berpegang kepada Al-Quran. Itu tahun 20-an. Tahun 20-an mereka mencari jalan, mencari taktik, mencari formula bagaimana supaya Islam tidak berpegang kepada Quran. Punya berjayanya mereka sekarang ini, bukan sahaja umat Islam tidak berpegang tidak mengikut apa yang terkandung dalam Quran. Punya berjayanya mereka hari ini, sehingga orang Islam hari ini membaca Al-Quran pun tak reti. Punya berjayanya mereka. Usahakan kita nak berpegang kepada Quran, mengikut apa yang terkandung dalam Quran, membaca Al-Quran pun ramai orang Islam yang tak reti hari ini. Betul tak betul? Berapa ramai? Kajian dibuat, pelajar-pelajar sekolah menengah, berapa persen tak reti baca Quran? 90% tak boleh membaca Al-Quran. Jom punya berjaya. Tahun 20-an mereka merancang supaya orang Islam tidak mengikut Al-Quran. Usahakan nak mengikut Al-Quran, membaca Al-Quran pun tak pandai. Punya berjayanya mereka. Macam-macamlah cara mereka nak melalaikan kita. Itu sebab dibawanya kita dengan hiburan. Hiburanlah dibawa kepada negara umat Islam, yang menyebabkan umat Islam leka, lalai. Hiburan. Hiburan boleh, tetapi hiburan yang menepati syarak, hiburan yang tidak melampau, yang tidak melalaikan kita, yang tidak melekakan kita. Boleh. Kita ada cara untuk berhibur. Sebagai manusia, dia naluri dia nak berhibur. Bayangkanlah adik-adik menghafal Quran, menghafal daripada pagi sampai malam. Tak boring ke? Tak letih ke? Letih. Jadi dia perlu kepada hiburan. Cikgu-cikgu yang mengajar anak murid menghafal, dia tak boring ke? Dia tak letih ke? Letih. Tetapi jiwa dia perlu kepada hiburan. Tapi apa hiburannya? Inilah hiburan yang dibenarkan dalam Islam, supaya terubat sikit
keletihan mereka, kepenatan mereka terhadap kerja-kerja yang mereka buat. Jadi ada hiburan yang dibenarkan di dalam Islam. Boleh. Jadi ini peranan mereka yang tidak henti-henti hari ini untuk supaya umat Islam tidak berpegang kepada Quran. Dan saya kata bahawa punya berjayanya mereka bukan sekadar kita tidak mengikut apa yang terkandung Quran. Hari ini umat Islam nak membaca Al-Quran pun tak pandai. Ya? Tak pandai nak baca Quran. Macam mana nak ikut Quran? Membaca pun tak pandai. Yang kedua, wahai penghafal Al-Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya di antara dua sayapmu adalah ilmu. Susah nak menghafal Quran ini, bukan senang. Dan ramai-ramai pun berapa orang saja yang boleh tamat. Jangan anggap temeh. Dulu memanglah mak bapak dulu nak ajar sekolah agama, dulu pun dia kata dia bukan nak. Dulu, sekarang alhamdulillah lah kesedaran masyarakat hari ini. Dulu dia kata buat apa hantar anak sekolah hatap, nanti terterap, dia kata hantu dia. Tak ada masa depan. Sekarang ni siapa yang tak ada masa depan? Berapa ramai hari ini yang balik kelulusan doktor, perubatan, tak dapat kerja. Itu doktor, belum urusan IT, urusan pengurusan, urusan itu lagi hari ini. Siapa yang tak ada masa depan? Orang yang belajar agama hari ini, orang yang hafiz Quran, tak payah minta-minta. Orang cari sekarang ni. Orang yang hafal Quran dicari untuk jadi imam, dicari untuk jadi kerja di jabatan-jabatan, dicari untuk mengajar di sekolah-sekolah. Orang cari iklan sana, iklan sini. Orang yang menghafal Quran, orang yang mengaji agama. Yang tak ada masa depan sekarang ni orang yang tidak mengaji agama. Dulu pahaman orang dulu. Mak bapak kita dulu. Dia nak supaya jangan hantar anak sekolah hatap, sekolah agama. Tak ada masa depan. Ajar di akademik. Sekarang ni siapa yang tak ada masa depan? Jangan fikir benda itulah. Jadi wahai penghafal Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya antara dua sayapmu, di antara dua sayapmu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Adik-adik, Al-Quran ni benda yang suci. Benda suci nak masuk dalam. Nak masuk dalam, kita nak hafal, biar berada dalam dada kita. Jadi itu sebab nak benda yang suci nak masuk dalam ni kena suci. Tapi kalau dalam ni kotor, macam mana benda suci nak masuk ke dalam? Kita kena suci, kena ikhlas diri kita. Kena kikis sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, dalam jiwa kita. Sucikan. Bila hati kita suci, benda suci nak masuk dalam, dia akan mudah. Tapi kalau benda suci yang masuk dalam, hati kita penuh dengan karat, penuh dengan kotor, macam mana benda suci nak masuk dalam? Itu sebab di antara kepayahan kita, kesusahan kita ngapal, kita cek adalah kotor ke tidak, suci ke tidak jiwa dan hati kita. Kita sucikan. Itu sebab bila kita belajar tentang taharah, taharah menyucikan diri, berwuduk sebelum kita ambil semayang. Ingat, kita mensucikan bukan zahir saja, dalam pun kena bersuci juga. Ini faham? Dalam pun kena suci juga. Barulah kita boleh. Dan kita tak boleh pakailah pepatah Melayu ni. Pepatah Melayu ni ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Hari ni kita kata apa? Nak mendidik anak biar daripada rebung, udah jadi buluh, betung tak jadilah. Tak betul. Kita kata kami ni dah benok hati dah tua dah, nak ngapai payah, banyak dosa. Budak-budak tak apalah, tak banyak dosa. Dah. Saidina Umar masuk Islam umur berapa? Daripada kecil ke masuk Islam? Sayyidina Abu Bakar masuk Islam umur berapa? Bukan daripada rebung. Udah beluh betul, lawan Islam, bunuh orang, tapi boleh. Jadi salah seorang pada penghuni syurga, ini pepatah Melayu, nak didik anak pada rebung.
Dah jadi buruh tak boleh. Siapa kata? Tu kita biar aja nak. Dia dah jadi buruh betung, biar aja. Tak betul, itu patah Melayu. Islam tak ada. Jangan anggap itu anak dah. Bila-bila masa, umur berapa pun, kalau dia diberi kesedaran oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dia boleh berubah. Jangan kita buat apa ni, anggap gitu. Jadi ada patah Melayu, ada boleh pakai, ada tak boleh pakai. Jadi kita ingat bahawa wahai penghafal Quran, janganlah engkau merasa remeh terhadap apa yang telah engkau perbuat, kerana sesungguhnya di antara dua sayapmu adalah ilmu. Dua sayapmu adalah ilmu. Allah Azza wa Jalla berfirman, maksudnya sebenarnya Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Surah Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Orang beli ilmu, dimasukkan Al-Quran di dalam. Itu sebab kena bersihkan, sucikan kita punya tazkiyatun nafsi, kata, penyucian jiwa kita. Ini dia. Di dalam dadamu ada kitab yang tidak bisa dicuci oleh air. Dalam dada kita ni ada kitab yang tidak boleh dicuci oleh air. Sifat umat seperti ini telah disebutkan dalam kitab-kitab suci, iaitu generasi mereka ada di dalam dada mereka. Jadi maknanya kekotoran yang ada dalam jiwa kita ini tidak boleh dicuci dengan air. Tidak boleh cuci dengan air. Di antara penyucian jiwa kita ini ialah dengan banyak membaca Al-Quran, banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru tengok YouTube tadi. Sebelum maghrib tadi tengok ada kawan hantar YouTube, seorang budak, budak bayi lagi, menangis. Dia ambil handset dia, dibacakan Al-Quran dekat telinga budak ni. Budak masih bayi lagi. Senyap pula. Senyap. Lena tidur. Benarlah ayat Allah Ta'ala bahawa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu bahawa dengan mengingat Allah Ta'ala ini, kamu akan dapat jiwa, hati yang tenang. Lena. Jarang hari ni orang anak menangis dengarkan Quran. Dengar lagu Siti Nurhaliza dia lah. Dengar Quran. Dia senyap. Budak tu senyap. Dibaca Quran. Senyap. Terlena. Tenang ni. Seronok ni. Itu baru budak. Tapi hari ni kita tak dengarkan budak dengan ayat Quran. Kita dengarkan dengan lagu-lagu hari ni. Itu masalah. Masalah kita. Jadi kena ingat, dia kata bahawa kita penghafal Quran ini jangan anggap benda ni benda remeh, benda yang memayahkan. Memang susahlah. Tapi kita kena sabar. Ya, nak dapat nak masukkan kalam Allah dalam jiwa dan hati kita ni, ia makan masa dan perlu kepada kesabaran yang tinggi. Sabar banyak. Wahai penghafal Al-Quran, engkau adalah orang layak mendapat iri secara benar. Iri hati. Semua makhluk diperbolehkan ini kepadamu. Sifat iri yang datang kepadamu adalah diperbolehkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita menghafal Quran ni, kita ada sifat iri hati. Kan? Kalau kawan kita menghafal Quran, kita iri hatilah. Dia hafal, aku tak hafal. Jadi iri hati ini dibenarkan dalam Islam. Walaupun asalnya iri hati ini haram hukumnya. Dengki, iri hati, haram. Tetapi dalam dua bab hadis Nabi mengatakan, dua bab orang yang iri hati, orang yang menghafal Quran. Dalam hadis ini Nabi bersabda, dia kata maksudnya tidak ada rasa iri kecuali terhadap dua orang. Maknanya tidak boleh kita iri hati, hasad, dengki
kecuali kepada dua. Yang pertama, dia kata yang dibolehkan seseorang yang Allah kurnia Al-Quran, kemudian ia membacanya di penghujung malam dan siang, sehingga tetangganya, jirannya mendengarkannya. Lalu jirannya tersebut berkata, kalaulah aku diberikan kurnia seperti si fulan, nescaya aku akan beramal seperti yang ia amalkan. Kerana dia iri hati. Dia iri hati jiran dia boleh membaca Quran siang dan malam. Dia iri hati, kalaulah Allah boleh bagikan aku menghafal Quran macam dia juga, aku akan beramal macam dia. Mana iri hati ini dibenarkan dalam Islam. Termasuk kita pun, dengan kawan kita, masuk sekali. Tahun 2017 aku masuk. Memang sama-sama kita zero, tak ada hafal apa pun. Tapi masa apa dia boleh hafal dah 3 juzuk, aku baru 1 juzuk misalnya. Dia boleh cepat dapat, kenapa aku lambat dapat? Kita iri hati. Itu dibenarkan, supaya kita memotivasikan diri kita, semangat diri kita. Kenapa dia boleh, aku tak boleh? Sedangkan dia pun 2 mata, aku 2 mata. Dia 2 telinga, aku 2 telinga. Dia 2 tangan, aku 2 tangan. Dia semayang, aku pun semayang. Dia Islam, aku pun Islam. Dia berdoa, aku pun berdoa. Pasal apa dia dapat, aku tak dapat? Dia ada iri hati untuk memotivasi. Ini dibenarkan dalam Islam. Mesti ada iri hati. Ini hadis Nabi mengatakan bahawa ini dia beritahu pada jiran kita, atau kawan kita, orang sekampung dengan kita, sebaya dengan kita. Dia boleh membaca Quran siang dan malam, boleh hafal Quran. Aku, kenapa tak boleh? Sekiranya Allah bagilah aku menghafal Quran, aku juga hendak menjadi orang yang hafal Quran sebagaimana dia menghafal Quran. Ini dibenarkan dalam Islam. Yang kedua yang dibenarkan dalam Islam, seorang yang dikurnia harta oleh Allah Ta'ala, dia banyak harta, ia menghabiskan hartanya dalam kebenaran. Lalu seseorang berkata, kalaulah aku dikurniakan seperti yang dikurniakan kepada si fulan, maka aku akan beramal seperti yang amalkan. Hadis riwayat Bukhari. Orang tu banyak harta, dia kaya, dia infak sana, infak sini. Jadi kita pun iri hati. Allah, kalau Allah bagi aku juga banyak harta macam dia, aku juga akan infak sana, infak sini. Di mana juga ada. Macam sekarang ni kita minta supaya infakkan untuk membantu mangsa banjir di pantai timur Kelantan, Terengganu. Kita pun buka kaunter. Siapa nak hantar barang, hantarlah. Siapa nak hantar beras, hantar beras. Siapa yang merasa bahawa kita di rumah ada makan, ada beras, kita terbayang mereka duduk banjir sana, mereka rumah habis ditenggami air, duduk di tempat, di sekolah-sekolah, aku boleh makan, mereka makan. Rasa simpati kita, rasa kesamaan kita dengan saudara kita, okey, hantar beras. Rasa kita minum misalnya, minum teh ke, minum kopi ke, kita rasa bahawa kita ada kopi nak minum, ada teh nak minum dengan gula. Bayangkan saudara kita yang di Kelantan, Terengganu, mereka tenggelam rumah air, tak ada mana gula, tak ada teh kopi, letak teh kopi sana, letak biskut, apalah kita rasa kita nak hantar, nak meringani bebanan yang dihadapi oleh mereka. Bayangkan dalam keadaan buka sekolah, sibuk anak sekolah, mereka diuji dengan rumah mereka ditenggelami air. Tidak mau bersyukur lagi kah kita? Tidak mau bersyukur lagi kah kita dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita? Begitu banyak nikmat, sedangkan saudara kita, itulah keadaan diambil mereka, ditenggelami oleh air. Anak sekolah tak ke mana, makan minum tak ke mana. Mereka sekarang ni menyambung nyawa. Dengar cerita ayah dihanyutkan air sampai ada pokok tempat dia bergayut untuk menyelamatkan diri. Itu keadaan. Tidak mau bersyukur lagi kah kita dengan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dengan apa yang Allah timpa kepada saudara kita, ujian yang begitu besar. Jadi mana-mana yang kelebihan, kita bukalah kaunter di depan sana untuk dihantarlah. Kalau tak bagi duit, hantarlah barang-barang supaya kita dapat merasai keperitan yang dihadapi oleh mereka. Itulah masa mereka. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang melepasi kesusahan orang lain, besok kita susah, Allah akan melepasi kesusahan kita pula. Ini masa mereka, masa kita tak tahu.
Jadi bila masa orang kita bantu, insya-Allah masa kita besok ada orang akan bantu, sebab kita bantu masa orang kesempitan. Bagi itu di antara iri hati yang dibenarkan dalam Islam. Walaupun asalnya hukum haram, tetapi dalam bab dua benda ini dibenarkan untuk kita iri hati. Adik-adik kena ada iri hati terhadap kawan yang boleh menghafal cepat. Kita pun kena menghafal cepat, kena berkawan dengan dia, tanya dia kenapa dia boleh cepat hafal, kenapa aku tak boleh cepat hafal Al-Quran. Wahai penghafal Al-Quran, wahai buah limaunya dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah limau, baunya harum dan rasanya enak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diibaratkan Nabi orang yang menghafal Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini seperti buah limau. Buah limau yang mana kita tahu baunya harum dan rasanya manis. Begitu ibaratnya. Jadi dikata perkataan rasanya enak dan baunya harum ini, limau ini, dikhususkan dengan sifat iman sebagai rasa. Kan iman rasa. Iman dia tak boleh sentuh. Al-iman mana at-tasdiq bi qalbi. At-tasdiq bi qalbi, membenarkan dengan hati. Itu dia kata rasa. Limau rasanya enak, rasanya manis. Itu sebab iman. Dan sifat bacaan sebagai bau. Kita membaca itu macam bau limau, wangi. Jadi kita baca ni daripada jauh orang dengar lah, sedap. Baca dia sedap, merdu suara dia. Begitu juga dengan limau, kita bau dia. Kerana rasa itu akan tetap ada dan lebih tahan dibandingkan dengan bau, iaitu aroma dia. Rasa, dia kata itu akan tetap ada, rasa limau, dan tahan dibandingkan dengan bau dia. Bau kalau lama sikit dia dah tak ada bau kan, aroma dia. Itu dia kata. Jadi hikmah penghususan buah limau sebagai perumpamaan dibandingkan dengan buah-buah yang lainnya, kerana sama-sama memiliki rasa yang enak dan bau yang harum, adalah kerana kulitnya boleh dipergunakan untuk berobat, dan biji bisa mengeluarkan minyak dan berbagai macam manfaat. Itu dibandingkan limau dengan buah lain. Buah lain pun ada rasa, buah lain pun ada bau, tapi limau ni kerana orang berubat mesti gunakan limau. Berubat dengan tibu nabawi ni mesti buat limau. Itu dibandingkan kerana limau dengan buah lain. Bawa dengan kulit dia, dengan isi dia, dengan biji dia, boleh buat minyak dan sebagainya. Itu maknanya kegunaannya terlalu banyak. Dia juga sebagai benda yang digunakan untuk berobat, buah limau. Itu diumpamakan buah limau, bukan buah lain. Semua ada rasa, semua ada kulit, semua ada biji, semua ada bau. Tetapi limau ni berbeza dengan buah-buah lain sebab orang guna dia untuk berobat. Dikatakan juga bahawa jin tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat buah limau. Itu sebab ketika kalau orang kena sihir, perempuan Islam, dia mesti suruh buat limau. Sama ada buah limau purut ataupun limau nipis. Itu kelebihan dia. Itu Allah, Nabi perumpamakan orang macam buah limau. Macam-macam guna dia. Maka sesuai sekali bila Al-Quran diperumpamakan dengannya, yang mana setan tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran. Macam mana buah limau ni, Quran ini, orang yang dibaca Quran di rumah, setan tak akan masuk. Begitu juga buah limau, buat kebun, setan tak berani masuk. Itu diumpamakan sebagai buah limau. Itu kelebihan buah limau dengan buah-buah lain. Itu sebab dibacakan Al-Quran selalu dalam rumah. Sekarang ada ayat syifa kita bacakan, ada CD dia dibacakan selalu di rumah, supaya setan, iblis tidak ada di dalam rumah kita. Itu umpamanya. Kulit luarnya berwarna putih disesuaikan dengan hati seseorang mukmin. Kulit kan bawah dalam buka putih. Itu diumpamakan macam hati seorang mukmin, putih, suci,
bersih. Dan di dalamnya juga terdapat keistimewaan yang banyak. Di antaranya bentuknya besar, terlihat bagus, warnanya membuat orang senang, sentuhannya halus, dan jika dimakan nasinya enak, tidak membaguskan dan bagus pencernaan otak dan juga belakang. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang ada. Itu sebab Al-Quran, begitulah banyaknya kelebihan Al-Quran ini. Dan juga diumpamakan macam limau, banyaknya kegunaan limau. Itu diumpamakan macam limau Al-Quran ini. Banyak sangat kegunaan dia. Wahai penghafal Al-Quran, apakah engkau tahu seberapa tinggi kedudukanmu? Tahulah kita ni betapa tinggi kedudukan kita sebagai penghafal Al-Quran. Tinggi, mulia di sisi Islam, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang penghafal Al-Quran ini telah diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, semoga Allah meridhainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan ia menghafalnya akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia dan berbakti taat. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran, membaca dan menghafal Al-Quran, bahawa mereka akan dibersamakan dengan para malaikat yang mulia dan berbakti taat. Sebab malaikat ni orang makhluk yang berbakti taat, tak ada kerja lain, dia berbakti kepada Allah. Apa Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tak buat, dia ikut aja perintah Allah. Mereka begitulah kedudukan orang yang menghafal Al-Quran. Mereka akan dihimpunkan bersama malaikat yang taat dan bakti pada Allah. Tahulah kita kedudukan ini. Bila kita tahu kedudukan ini, maka kita akan lebih semangat terus untuk membaca Quran, terus untuk menjadi orang yang menghafal Al-Quran, kerana begitu tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Bersama malaikat besok, dihimpunkan bersama malaikat di akhirat. Wahai penghafal Al-Quran, adik-adik, kita kena tahu kedudukan kita. Kita kena tahu kedudukan kita. Itu sebab jangan diremehkan dengan kedudukan kita yang ada ni. Ya, kita akan terus istiqamah untuk menghafal Al-Quran. Mana as-safarah dalam hadis ini memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah para utusan, kerana mereka diutus kepada manusia dengan membawa risalah Allah. Makna safarah ni malaikat tadi, maknanya adalah mereka diutus oleh Allah kepada manusia dengan membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan dihimpunkan bersama orang yang membawa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna al-bararah, artinya adalah orang-orang yang taat, iaitu berasal dari kata al-bir, yang artinya taat. Mereka juga dikatakan malaikat orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadi berkata kemungkinan artikan dengan para malaikat dikenakan seorang penghafal Al-Quran di akhirat nanti memiliki kedudukan yang di situ mereka ditemani para malaikat, disebut para utusan kerana sifat mereka yang membawa kitab Allah. Al-Qadi mengatakan bahawa orang yang menghafal Al-Quran ini besok akan bersama dengan para malaikat. Kerana apa? Ditemani malaikat besok disebut para utusan kerana sifat mereka yang membawa Al-Quran. Kerana para malaikat mereka utusan Allah, membawa utusan Allah kepada manusia. Kita ini adalah pembawa kitab Allah, menghafal kitab Allah. Itu sebab dibagi kita ni darjat kita bersama dengan malaikat di akhirat kelak, bersama dengan para malaikat. Baik. Wahai penghafal Al-Quran, berbahagialah kerana engkau telah memakmurkan hatimu dengan perkataan Allah dan telah menyambut hidangannya.
Wahai penghafal Al-Quran, wahai adik-adik, berbahagialah kerana engkau telah memakmurkan hatimu, mengimarahkan hatimu ini dengan perkataan Allah dan telah menyambut hidangannya. Adik telah memakmurkan hati adik, jiwa adik dengan ayat-ayat Allah. Sedangkan orang lain memakmurkan hati dia, mengimarahkan hati dia dengan lagu-lagu, dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Tetapi kita telah memakmurkan hati kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi yang lebih baik daripada ayat Allah? Apa lagi kerja-kerja yang lebih baik memakmurkan hati dan jiwa kita dengan ayat Allah SWT? Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah, maka ambillah darinya semampu kalian, kerana sesungguhnya aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih kecil dari kebaikan daripada sebuah rumah yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun dari bacaan kitabullah, dan sesungguhnya hati yang di dalamnya tidak terdapat sesuatu pun dari kitab Allah, maka ia bahkan rumah yang roboh seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Ad-Darimi. Al-Quran ini diibaratkan sebagai hidangan Allah. Jadi adik-adik telah menggunakan hidangan Allah, menikmati hidangan Allah di dalam hati dan jiwa kita. Dan dikata tidak adalah satu kebaikan orang yang telah mengguna hidangan ini dan orang yang tidak langsung, dikata, membaca ayat Allah, tidak langsung membaca ayat Allah, tidak menggunakan hidangan Allah ini. Ibaratnya mereka ini seperti rumah yang roboh, rumah yang tidak ada penghuni. Tengok rumah yang lama tak ada penghuni, dia bila masa je boleh roboh. Begitulah ibaratnya manusia yang tidak langsung membaca ayat-ayat Allah ini, tidak langsung membaca. Ibaratnya mereka di sisi Allah, rumah yang bila-bila masa saja boleh roboh. Jangan jadi kita sebagai manusia yang pada pandangan Allah, kita ni sebagai rumah yang bila-bila masa saja boleh jadi roboh. Jadi alhamdulillah, adik-adik telah menggunakan hidangan Allah, mengimarahkan hati dan jiwa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir saya rasa banyak lagi. Terakhir, wahai penghafal Al-Quran, semoga Allah memberkatimu jika sekarang engkau telah selesai menghafalkan Quran, berarti anda selamat dari api neraka. Ini janji orang yang telah menghafal Al-Quran, kamu selamat daripada api neraka. Ini janji Allah. Kita ni nak lindung api neraka, usahakan perbuatan kita. Benda yang nak masuk dalam mulut kita pun kita minta lindung api neraka. Kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kita minta ni yang masuk ni makanan nasi yang masuk mulut aku ni, ikan yang masuk, daging ke yang masuk, ayam yang masuk, sayur yang masuk, sambal yang masuk, ulam-ulam yang masuk. Ya Allah, biarlah benda ni akan melindungkan aku daripada api neraka ni. Benda yang masuk pun, air yang masuk, minuman yang masuk, tak kira warna merah ke warna kuning ke apa, masuk ni pun kita minta lindung pada Allah. Biarlah apa yang masuk dalam mulut aku ni Allah akan dapat melindungkan aku daripada api neraka. Jangan apa yang masuk ini menyebabkan aku masuk api neraka. Ramai orang yang masuk mulut ni menyebabkan dia masuk api neraka. Kullu lahmin nabatabil haram fannaru aula biha. Nabi kata setiap ni daging ini yang membesar ni, yang tumbuh pada badan manusia ni, hasilnya pada benda yang haram, fannaru aula biha. Neraka dah yang layak bagi badan-badan yang ni, yang daging yang tumbuh pada badan ini kerana hasil yang haram, nasi yang haram, lauk yang haram,
sayur yang haram, ulam yang haram, sambal yang haram. Fadaru aula biha, neraka paling layak ni. Badan-badan ni, daging-daging yang tumbuh, neraka layak bagi dia. Tu sebab kita minta lindung, biarlah masuk apa masuk dalam mulut aku ini, biarlah benda yang dapat melindungkan aku daripada api neraka. Bayangkan benda yang kita makan, hari-hari kita makan. Hari-hari kita makan, tak ada orang yang jemu nak makan. Jadi kita minta ampun. Jadi Allah menjanjikan penghafal Quran ini, kalau dia dapat menghafal Al-Quran, dia kata ini berarti anda telah selamat daripada api neraka. Dari Abu Umamah, sungguh ia pernah berkata, bacalah Al-Quran dan janganlah kalian tertipu oleh lembaran-lembaran tergantung ini, kan sungguhnya Allah tidak akan menyeksa hati yang selalu memperhatikan Al-Quran. Betul. Orang yang selalu memperhatikan menghafal Al-Quran dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Adik-adik, Allah telah bagi ruang pada adik-adik jalan. Kami tidak menghafal Al-Quran sekarang ini. Mana tidak sekhusus macam adik-adik. Adik-adik Allah telah letak di medan, di gelanggang untuk terlindung pada api neraka. Menghafal Quran tidak akan kena neraka. Adik-adik kena istiqamah. Adik bersyukur kepada Allah. Mintalah ayah dan ibu adik-adik doakan supaya adik-adik istiqamah. Adik-adik terus dapat menghafal sampai 30 juz sampai habis. Kerana orang menghafal Quran, mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Dengan bukan sekadar itu saja, orang-orang yang hafal Quran, kata Nabi, dia akan mampu untuk bagi syafaat kepada 10 orang yang paling hampir dengan dia untuk masuk syurga sama. 10. Sudah pasti ayah dan ibunya, orang paling hampir dengan dia, akan ditarik sama untuk masuk syurga. Itu ayah dan ibu kena usaha juga, kena doa juga, bagi motivasi pada anak-anak supaya anak aku menjadi hafal Quran. Kerana bila anak aku hafal Quran, dia akan tarik 10 keluarga yang paling hampir untuk masuk dalam syurga. Aku sebagai ayah dia, aku sebagai ibu yang telah mengandung dia, yang telah melahirkan dia, telah membesarkan dia, sudah pasti dia akan tarik aku untuk masuk syurga dan akan dapat melindungkan aku daripada api neraka. Tugas anak, tugas ibu bapa mendoakan anak-anak, bagi motivasi, dan anak-anak kena bersungguhlah dengan main-main. Ya, hafallah Quran dulu. Anak tu kan menghafal dulu. Jangan fikir benda lain dulu. Hafal Quran dulu. Dah hafal, tolong kita beramal dengan ayat-ayat ini dan juga pastikan dijaga, jangan bagi lupa, dan insya-Allah kita akan terhindar daripada api neraka dan kita mampu untuk membawa 10 keluarga kita yang paling hampir untuk masuk syurga sama. Ya, maknanya adik-adik sudah berada di dalam medan ini, gelanggang untuk ahli syurga, untuk terhindar pada neraka. Jangan lepaskan peluang. Orang-orang yang duduk di luar sana tak ada jaminan, tetapi ini yang menghafal Quran adalah jaminan yang diberi oleh Allah untuk menghafal Quran. Ya, jadi sekarang itu dapat sampaikan sebagai nasihat pada adik di tahun baru ini. Tahun baru, tempat belajar baru, dan tugas kita yang baru, ya, dengan semangat yang baru, dan kita harap supaya kita benar-benar dapat merealisasikan cita-cita kita, niat kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bukan sebagai penghafal Al-Quran, kita juga nak supaya menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Bukan panduan hidup kita sebagai individu, panduan hidup pada keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia pun. Kita nak mereka berpandu kepada Quran, dan juga kita insya-Allah dengan Quran ini juga kita akan mendakwahkan manusia dengan Al-Quran ini insya-Allah. Jadi sikit peringatan daripada saya ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita, manfaat untuk ibu bapa sekalian. Mudah-mudahan kita semua akan dapat memperoleh anak-anak kita yang hafal Quran, dan juga mudah-mudahan dengan anak kita hafal Quran juga akan menarik kita untuk sama masuk syurga dengan anak-anak kita insya-Allah. Dan kita bagi sokongan yang tidak berbahagi dengan sekolah ini, berilah bantuan, sokongan, supaya tempat ini kekal untuk melahirkan, memprodukkan orang yang hafizul Quran. Hafizul Quran. Dalam suasana hari ini ramai musuh-musuh Islam yang cuba untuk mensisihkan kita daripada Al-Quran ini. Betapa besar
ganjaran Allah. Bagi kepada kita yang memberi sokongan yang tidak boleh bagi kepada pusat-pusat Al-Quran macam Mahat Tibun Nabawi ini. Jadi sekarang itu mudah-mudahan kita semua berkata Allah. Aku qouli hadza azimani wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azim Ustaz di atas perkongsian berkenaan dengan tanggungjawab ataupun kalau yang diberikan bukan dari pemanfaat Quran dan penjaga kepada Al-Quran. Dan dengan ini majlis dipersilakan Ustaz ke meja sama-sama sedikit. Dan untuk tahun yang akan masuk, insyaAllah kita akan meneruskan kuliah dan seterusnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Suki untuk membicarakan berkenaan hati di bagaimana kita masuk tahun baru. Mudah-mudahan kita dapat menyucikan hati kita balik untuk bersedia dengan tahun yang baru, insyaAllah tahun yang akan masuk. Ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Ahli Jemaah yang dihormati sekalian, ana tak bercadang nak teruskan pengajian ini. Nampak macam dah betulkan tulang belakang ni. Masing-masing dah bila ana masuk balik ni meneruskan pengajian ni bunyi rasa macam penat dah. Terutama adik-adik yang baru boleh jadi malam ini baru kali yang pertama untuk mendengar kuliah semenjak daripada mula memasuki pengajian di tempat ini. Oleh mana sekalipun pada malam ini ana mengalu-alukan kehadiran di kalangan kita untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Majlis yang kita namakan dengan pembersihan jiwa. Di kitab-kitab kalian itu ataupun di buku-buku ni merupakan buku yang kita belajar bagaimana kita perlu bersihkan yang disebut dengan dalaman kita. Dalam hidup kita ini kita diajar supaya jaga kebersihan pada dua tempat. Yang pertama luaran kita dan yang kedua dalaman kita. Kadang-kadang orang kita dia sibuk untuk jaga luaran tapi dia tak jaga dalaman. Dalaman ni bersepah dalam diri kita ni. Kat luar kita nampak kemas, tapi kat dalam kita kotor. Yang ni yang jadi masalah dalam hidup kita. Islam dia nak suruh kita ni bersih dua-dua. Dua-dua ni macam mana kita nak kena bersih dua-dua? Kita sentiasa baca doa. Doa dalam diri kita ni tiap kali mana kita solat, waktu mana kita sebut fil alamin innaka hamidum majid. Tahiyat kita ni kita akan baca doa, Allahumma ighfirli, ya Allah tolong ampunkanlah dosaku, ma qaddamtu, yang lepas-lepas ya Allah. Ini doa kita. Wa ma akhartu, dosa yang akan datang nanti ya Allah. Wa ma asrartu, dosa yang tersembunyi ya Allah. Wa ma a'lantu, dosa yang jelas-jelas kita buat. Dosa yang tersembunyi ni ramai di kalangan kita buat dosa. Ramai di kalangan kita ni terbuat dosa. Kadang-kadang kita tak sengaja buat dosa ni. Dosa dalam. Dosa dalam ni apa dia? Kita tengok kawan-kawan kita, kita rasa menyampah tengok muka dia, kita sebut. Ini dosa. Dosa yang kita buat. Kadang-kadang kita rasa datang perasaan buruk sangka. Buruk sangka
kita hilang barang. Bila kita hilang barang, kita hilang saja barang, kita pun kata ni mesti orang tu yang curi, mesti orang ni ambil yang barang kita. Padahal mungkin kita tersilap letak barang tersebut. Yang ni dipanggil dosa. Dosa buruk sangka. Dalam Islam dia nak suruh kita bersih dua-dua. Luar pun kita kena bersih, dalam pun kena bersih. Bila kalian menghafal Quran, Ustaz Nur Azli cerita pada kita tadi kelebihan besar menghafal Quran. Bila kita menghafal Quran, kita kena bersih dalaman kita. Kita tak boleh menghafal Quran dalam keadaan kotor dalam kita. Kotor ni kat mana? Kita akan tanya, kotor-kotor ni kat mana? Pada diri kita. Kotor yang biasa terjadi pada hati kita. Dia ada 2-3 tempat yang kotor. Kotor pada hati, kotor pada perut, kemudian kotor pada kemaluan. Dalam tawaran kita ni. Di antara tempat yang senang untuk jadi kotor pada kita ialah kotor hati. Macam mana kita boleh jadi kotor hati kita ni? Hati kita ni boleh jadi kotor dengan apa dia? Dengan kita buat dosa. Bila kita buat dosa, kita kotor terus hati kita. Satu, bila kita menghafal Quran, jangan kita cuba berani buat dosa. Jangan kita mencuba untuk kita buat dosa. Bila kita menghafal Quran, kita kena pastikan diri kita ni sentiasa dalam keadaan sentiasa bersih. Kamu akan perasan, bila kamu menghafal Quran, kamu akan tahu kat mana bersihnya. Bersihnya hati kita ni. Bercahaya pada wajah. Wajah kita ni, dia akan jadi bercahaya. Macam mana dia bercahaya? Kita tak perlu pakai kuputih dia panggil. Kita tak perlu untuk kita nak pakai yang disebut dengan alat-alat pemutih muka. Macam mana kita boleh bersihkan muka kita? Dengan cara kita jauhkan daripada dosa. Bila kita jauhkan daripada dosa, kita masukkan benda yang dapat pahala. Dapat pahala ni macam mana nak bersihkan dosa kita? Kita akan tanya, macam mana Ustaz nak bersihkan dosa? Yang pertama, ulama-ulama kata, kita istighfar banyak-banyak. Banyak-banyak dalam diri kita ni istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ni cara nak bersihkan hati kita, nak bersihkan dosa. Jangan banyak bercakap. Maknanya pada diri kita ni, bila kita nak bercakap je, istighfar. Istighfar ni jadikan kebiasaan di bibir kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim ni, dia gugur. Wahuttat qataya. Gugur segala dosa-dosa kita. Bersih. Pada diri kita ni mula bersih. Istighfar biar banyak. Ni pada diri kita demikian. Macam mana lagi kita nak bersihkan dosa? Dosa pada diri kita. Yang pertama tadi istighfar. Yang kedua pada diri kitanya, ambil wuduk. Ambil wuduk. Biar sentiasa ada wuduk. Bila kita sentiasa berwuduk, maka kita boleh nak membersihkan dosa kita. Jangan membiasakan diri kita ni batal wuduk. Jangan. Duduk depan orang kentut kuat-kuat dia panggil. Ni satu cara yang memang menambahkan lagi dosa. Jangan. Pada diri kitanya, biasakan diri kita ni berwuduk. Berwuduk ni akan menjadi apa dia? Bercahaya wajah. Kemudian bukan bercahaya wajah aja, bersih dalaman kita ni sendiri. Dalam kita ni jadi bersih. Dua. Yang ketiga, ingat betul-betul ni Ustaz soal balik ni apa pada ni. Kita tanya balik ni, tak boleh berdiri atas kerusi tak mana gaya. Kemudian yang ketiga, nak bersihkan dosa, nak bersihkan diri kita ni. Banyakkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat ni dia boleh membersihkan juga dosa-dosa kita. Rajin sembahyang sunat. Rajin sembahyang sunat ni membersihkan dosa. Yang pertama tadi apa dia? Yang pertama apa dia? Istighfar. Yang kedua, sentiasa berwuduk. Yang ketiga, banyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat. Kenapa kita kena belajar nak bersihkan hati kita ni? Kerana nak suruh senang Al-Quran masuk. Bila Al-Quran ni, Al-Quran kita hafal, kita nak suruh masuknya Al-Quran ni, kena banyak sembahyang sunat. Kena rajin sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Kejap-kejap sembahyang sunat. Rasulullah, dia membiasakan diri dia sembahyang sunat. Rasulullah, kalau Rasulullah banyak masalah hidup Rasulullah akan solat. Rasulullah sebut pada Bilal, arihna bis salah ya Bilal, jom kita berehat dengan sembahyang wahai Bilal. Ini cara Rasulullah. Rasulullah kalau Rasulullah penat je, Rasulullah akan cari sahabat-sahabat, arihna bis salah ya Bilal, jom kita rehatkan masalah hidup kita dengan sembahyang. Sembahyang sunat membersihkan jiwa.
Membersihkan hati. Cuma jangan sembahyang sunat waktu haram. Sudah. Ada dua waktu haram. Kat mana waktu haram kita? Lepas subuh dengan lepas asar. Ni dua waktu yang haram. Kita tak perlu sembahyang sunat. Kecuali sembahyang yang disebut dengan yang ulama-ulama sebut sembahyang jenazah yang dibenarkan. Jenazah yang maksudnya waktu tu waktu jenazah ni bimbang, kalau lama lagi, lambat lagi, maka dia akan berbau jenazah ini ataupun membawa kesan pada orang yang hidup. Maka sembahyang jenazah dibenarkan walaupun lepas asar. Tapi nak sembahyang sunat hajat lepas asar boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Jawabnya kerana dia waktu itu waktu yang haram. Kita akan tanya, kenapa dia jadi waktu haram? Kita akan tanya, kenapa waktu lepas subuh jadi waktu haram? Lepas pada asar juga waktu haram. Dalam hadis Rasulullah sebut, kerana waktu ini merupakan waktu yang syaitan membuka tanduknya. Syaitan mula buka tanduk dia. Syaitan ni ada tanduk. Cuba kamu rasa atas kepala kamu. Ada tanduk tak ada tanduk? Kalau kamu rasa ada tanduk, maknanya kamu apa ni? Anda kita ni tak ada lah. Kita ni mana ada tanduk kan? Atas kepala kita. Ni manusia. Syaitan, dia lagi jahat mengikutnya dalam kitab. Lagi jahatnya syaitan, lagi besar tanduk dia. Lagi jahatnya syaitan, lagi besar. Lagi besar tanduk dia. Ni perangai syaitan. Satu Rasulullah kata, dua waktu ini biasa syaitan buka tanduk dia. Bila? Pada waktu mana lepas subuh dan juga pada waktu mana lepas asar. Itu dia panggil. Di antara sebablah, selain daripada kita tak nak menyerupai penyembah matahari, penyembah matahari dan penyembah matahari ni, dia sembahyang dua waktu tu je. Yang pertama, waktu mana terbit matahari. Yang kedua, waktu mana tenggelam matahari. Pun sama juga. Lalu ulama-ulama kata, waktu ni waktu yang haram untuk kita ni solat di saat ini. Rasulullah pun pesan demikian. 2, 3. Yang keempat, untuk nak bersihkan hati ni, kita kena banyakkan infak. 4. Rajinkan kita bersedekah. Bersedekah ni kena jadi kebiasaan. Rajinkan dalam diri kita ni berinfak. Sedekah ni tak semestinya dengan duit, tak. Bersedekah dengan apa dia? Dengan kita jumpa kawan kita bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum. Bila kita bagi salam, maknanya kita ni sedang menyucikan hati kita. Kita kena rasa demikian. Sebab tu Rasulullah pesan, ibsus salam ala man ta'arrafta wa man lam ta'arifta. Sebarkan salam pada orang yang kamu kenal dengan orang yang kamu tak kenal. Rasulullah pesan demikian. Sebarkan salam. Orang yang kamu kenal pun kamu sebar salam, orang yang kamu tak kenal pun kamu sebar salam. Ini cara kita. Bila kita berjumpa sama kita ni, bersedekah. Bagaimana cara kita bersedekah? Rasulullah sebut senyum. Senyum tu sedekah. Jangan kamu sangka dengan kamu berjumpa dengan orang, kamu senyum tu satu benda yang remeh. Rasulullah sebut, wala tahqiranna. Jangan kamu lekehkan dengan orang yang berjumpa, antal qa'akhaka biwajhin taliqin. Rasulullah kata, bila kamu berjumpa dengan saudara-saudara kamu dengan wajah yang jernih. Jangan. Kamu jumpa sama kita ni, tak nak bagi salam, senyum. Senyum tu pun dianggap sedekah. Dan banyakkan sedekah. Sedekah ni termasuk apa dia? Menolong kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini pun bersedekah juga. Bersedekah ni, kita tolong. Tengok dia kasut, selipar yang bertebaran ini, kita pergi, kita susun. Susun je selipar tersebut. Menyusun selipar tersebut, menyusun hati dia panggil. Walaupun kita pergi masjid, kita tengok berterabur di masjid kan. Di masjid ni kan. Kadang-kadang kita pergi, kita ambil je selipar tu, kemudian kita susun elok. Sebenarnya kita sedang susun apa? Susun hati kita. Untuk menjadikan diri kita ni semakin kita rendah, tawaduk dalam hidup. Ini membersihkan hati. Banyak lagi lah membersihkan hati, sehingga kan kitab kita ni menjadi tebal. Tak habis belajar tahun lepas, kita sambung tahun ni, insya-Allah. Jadi tiap-tiap malam hari Khamis, malam Jumaat, kita akan belajar tajuk ni lah. Di antara tajuk bagaimana kita nak jadi sabar, bagaimana kita nak suruh jaga mulut kita, jangan cakap benda-benda yang tak baik. Yang ni yang kita belajar dalam kitab ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni, dia akan bawa bersihnya hati kita. Yang ni yang penting. Jangan kita mati dalam keadaan kotoran tubuh badan. Sebab tu orang mandikan jenazah kita. Nak suruh mandi pula, mandi wajib. Waktu mana kita mati,
bersihkan jasad kita, nak suruh bersih. Tapi yang kat dalam tak ada orang yang boleh bersihkan kita, kecuali siapa yang boleh bersihkan hati kita? Kita sendiri yang bersihkan. Lalu Islam suruh banyakkan kita taubat, banyakkan kita istighfar dengan cara nak bersihkan hati ini sendiri. Ini tajuk yang kita bincangkan dalam hidup kita ni, membersihkan hati supaya hati kita ni tidak mati. Bimbang, kalau kita tak bersih hati kita ni, senang mati. Hati ni kita senang mati je. Mati hati ni orang tak peduli kan. Orang boleh sampai peringkat pukul kawan. Hati yang kotor. Bila hati yang kotor, dia jadi senang untuk mati. Rasulullah sebut ni, hati kamu ni bersih. Rasulullah sebut, sekali kamu buat dosa, sekali titik hitam. 2 kali kamu buat dosa, 2 kali titik hitam. 3 kali kamu buat dosa, 3 kali titik hitam. Hatta nuqtatan sauda, sehingga penuh hitam-hitam ini. Kalau hitam saja tak apa, lama-lama berkematu, tebal saja. Tebal ini yang menyebabkan kamu tak rasa lagi. Bila kena cucuk jarum tak terasa. Bila dah kamu buat dosa, kamu tak terasa. Kenapa? Dosa-dosa tadi menimbun banyak. Satu, hati kita ni jangan bagi kotor. Supaya tak kotor, kita bersihkan sepanjang masa. Bersihkan sepanjang masa ni dengan cara bagaimana? Duduk majlis ilmu, kemudian infak, kemudian kita berzikir, kemudian ni semua ni di antara cara membersihkan hati supaya hati kita tidak mati dalam kehidupan kita. Cukuplah nasihat yang Ustaz nak sebut ini. Mudah-mudahan kita memulakan malam tahun yang seterusnya ini, tahun 2017 ini, dengan satu suasana yang lebih baik dalam hidup kita, dan kita semakin berusaha untuk membersihkan jiwa kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan ini. Dan insya-Allah ada 2 pengumuman Ustaz nak sebut. Yang pertama, kita nak hantar bantuan kepada orang-orang yang sedang mangsa banjir di Kelantan, insya-Allah, di Kelantan dan juga di Terengganu yang semakin surut dah sedikit, tapi jangkaan mulai besok akan ada lagi gelombang yang kedua, gelombang yang besar lagi. Jadi kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, bolehlah hantar kat sini. Nanti kita akan hantar, insya-Allah, dengan jentera-jentera kita hantar untuk bantuan mereka tersebut. Yang keduanya, insya-Allah, pada malam hari Sabtu, malam Ahad ini, sekali lagi kita akan buat forum kat luar. Forum dekat sebelah luar sana. Saya nak jemput semualah yang hadir pada malam ini ataupun yang bersiaran dalam siaran langsung ini. Kita dalam live kita ini, kita harap supaya siapa yang ada kelapangan pada malam hari Ahad, hari Sabtu malam Ahad ini, untuk sama-sama hadir di tempat ini. Kita buat program forum perdana. Tajuk dia, kita di akhir zaman. Dunia ni nak kiamat ke tak kiamat lagi ni? Nampak gaya-gaya kiamat ke tidak? Akan dipanelkan dimoderatorkan oleh Samsul Gaugau. Samsul Gaugau ni peringkat adik ni mungkin tak berapa ingat kot. Tapi peringkat yang abang-abang ni biasanya ingat. Orang yang terlibat dalam senario ke apa dia? Kumpulan senario. Kemudian lepas pada tersebut dipanelkan oleh Ustaz Yusaini Yahya. Ustaz Yusaini Yahya ni dia ada sekolah tahfiz di Perlis, dipanggil Matin. Kita dipanggil Matan. Kita ni Ma'had Tahfiz An-Nabawi. Dia Ma'had Tahfiz Imam Nawawi. Itu beza. Dia pengetua model di sana. Dia dipanggil Matin, kita panggil Matan. Tak ada lagi Matun dia panggil. Matunnya tak ada lagi. Tak tahu siapa nak buat Matun. Tapi dalam gitu pun beliau ni ada seorang je anak. Ustaz Yusaini ni ada seorang anak umur 13 tahun. Baru je meninggal dunia. Allah uji dengan ujian pada dia. Anak dia tengah sangat-sangat sihat, kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Di kalangan kita baru-baru ni, cuti baru-baru ni, ada seorang sahabat kita meninggal dunia. Itu Allah yarham Izzat Hadi. Malam ni kita berdoa pada beliau. Mudah-mudahan Allah yarham Izzat Hadi ini, dia telah menghafal lebih kurang 6 juzuk Al-Quran. Tapi tiba-tiba waktu mana dia berada kat sini, nampak murung, letih, tak bermaya. Ayah dia sebut, dia kata ayah dia datang ziarah, ayah dia dapati dia letih tersebut. Ayah dia ajak pergi ke hospital. Dia kata tak nak, dia nak tunggu nanti dekat outing disebut.
Dia nak pergi dekat outing nanti dia nak pergi. Tapi ayah dia paksa juga dia. Pergi, akhirnya pergi cek. Dia dapati, mula-mula doktor cek tersebut, dapati darah dia ni kekurangan darah merah. Nampak banyak darah putih. Baru dikesan dia kena kanser leukemia pada stage yang keempat terus. Kemudian Allah uji beliau. Ustaz sempat ziarah beliau dan nampak dia semangat. Waktu mana Ustaz sempat ziarah beliau tersebut, Ustaz bagi tahu pada dia jangan bimbang. Dia pun nampak bersemangat nak kemo. Kemo yang pertama alhamdulillah lepas. Kemo yang kedua tu Allah uji sikit. Dia jadi komplikasi dalam tubuh badan dia. Mula sakit, mula kena attack dekat buah pinggang dia, kena attack banyak tempat. Dan Ustaz sempat lagi ziarah kali yang terakhir tersebut, Ustaz pegang kaki dia. Waktu mana pegang kaki dia tersebut, panas lagi, kuat lagi. Rasa dia masih lagi berdaya saing lagi saat itu. Tapi oleh kerana serangan virus itu terlampau kuat dan masa dia telah sampai tiba, lalu Allah jemput dia dalam keadaan senyuman menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara orang yang dia bercita-cita untuk menghafal Quran. Dia di antara orang yang cita-cita menghafal Quran. Dan ayah beliau sebut pada ustaz, dia kata dia cita-cita nak jadi Ustaz Ahmad Dasuki. Di antara cita-cita dia tersebut. Tapi Allah jadikan dia orang yang lebih awal untuk ke syurga Allah dibandingkan dengan kita. Dan kita kena ingat, walaupun kita ni masih lagi muda, tak semestinya muda ini kita tak menghadap depan Allah. Ini keadaan-keadaan yang kita kena bersedia. Alhamdulillah, dia menghadap depan Allah dalam keadaan dalam dada dia ada 6 juzuk Al-Quran Karim. 6 juzuk Al-Quran. Kita ada apa? Kita ada inna a'tayna, inna anzalna. Kita ni ada ni. Jadi kita ni tak apalah, inna pun inna lah kita ni. Yang pentingnya dalam keadaan begini kita yakin, dan beliau yakin dengan perjalanan yang dilalui akan datang nanti. Kita doa malam ni, mudah-mudahan roh Allah yarham Izzat Hadi di kalangan kita yang belajar di tempat ini sebelum daripada ini, di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Ustaz dah sebut kita akan mula baca Quran 30 juzuk Al-Quran untuk dia, dan kita akan pastikan di kalangan kita buat 2-3 malam untuk kita habiskan Al-Quran untuk Izzat Hadi ini sendiri, dan insya-Allah kita akan maklumkan dari masa ke semasa. Mudah-mudahan kuburnya di saat ini dirahmati dan diberkati dan dicucuri dengan rahmat Allah yang berterusan. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dada kami dada yang terang dalam menerima agama kamu ya Allah. Lapangkanlah dada kami ini ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini kami berkumpul ya Allah. Di malam-malam yang pertama, di malam-malam yang terawal, kami berada di tempat yang menghafal Quran ini ya Allah. Kami pohon kerahmatan daripada kamu ya Allah. Jadikanlah tempat ini tempat yang menjadi keberkatan dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Jadikanlah kebaikan pada penyumbang pada tempat ini ya Allah. Jadikanlah kubur mereka di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, seketika dahulu ada di kalangan kami yang bernama Izzat Hadi ya Allah, yang turut berserta dengan kami menghafal ayat-ayat kamu ya Allah. Di hari ini ya Allah, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, beliau terbujur kaku di kuburan sana ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, agar dijadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Jadikanlah kebaikan padanya yang berterusan ya Allah.
Ada di kalangan kami yang sedang menadah tangan ini, ya Allah. Bapa mereka yang telah menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar tangan-tangan ini tangan-tangan anak yang saleh, ya Allah. Menadah tangan kepada kamu, mengharapkan keampunan dosa kepada arwah-arwah ayah yang telah meninggal dunia itu, ya Allah. Ada di kalangan saat kami menadah tangan ini, ya Allah, para penyumbang yang telah menghadap di hadapan kamu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar dijadikan sumbangan-sumbangan yang telah disumbangkan pada kami untuk kami menuntut agama kamu ini, ya Allah, menjadi penghalang daripada diazab dalam kubur itu, ya Allah. Menjadi penghalang untuk mereka dihumban ke dalam neraka nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin mengadu kepada kamu, ya Allah, betapa anak-anak kami akan memulakan menghafal ayat-ayat kamu, ya Allah. Lapangkanlah dada-dada mereka, ya Allah. Mudahkanlah pengajian mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang hafiz dan juga hafizah, ya Allah. Dalam masa yang terdekat, ya Allah, permudahkanlah hafalan mereka, ya Allah. Lapangkanlah dada-dada itu, ya Allah. Kamu buangkanlah segala halangan-halangan dalam memudahkan mereka untuk memudahkan mereka menghafal ayat-ayat kamu, ya Allah. Pada kamulah kami berserah, ya Allah. Pada kamulah kami memohon, ya Allah. Kamulah yang menjadikan dada-dada sahabat-sahabat Nabi itu lapang, ya Allah. Kamu jadikanlah dada-dada anak-anak ini anak-anak yang lapang dada mereka, ya Allah. Kamu jadikanlah anak-anak kami ini anak-anak yang saleh, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Rahmatilah mereka ini, ya Allah. Jadikanlah kebaikan yang berterusan dalam kehidupan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami saat ini sedang diuji dengan ujian kesakitan dalam hidup mereka, ya Allah. Diganggu dengan gangguan-gangguan penyakit yang menjadikan kami bergantung sepenuhnya pada kamu, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Dengan doa ini, ya Allah, menjadikan penyakit itu sembuh, ya Allah. Kamulah yang menyembuh penyakit yang diderita ini, ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini, ya Allah, yang sedang menghadapi hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, dengan tadahan doa ini, ya Allah, memudahkan untuk melangsaikan hutang piutang itu, ya Allah. Ada di kalangan saat ini, ya Allah, ada di kalangan kami saat ini, ya Allah, sedang diuji dengan ujian fitnah-fitnah yang banyak yang menimpa dalam hidup mereka, ya Allah. Jadikanlah doa ini, ya Allah, di antara doa-doa yang menghalang perjalanan fitnah yang laju itu, ya Allah, untuk memperlahankan fitnah yang datang dalam kehidupan ini, ya Allah. Kamulah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati ini, ya Allah. Kamulah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati ini, ya Allah. Kamulah yang mengetahui, ya Allah, apa yang terdapat dalam hati kami ini, ya Allah. Kamu jadikanlah hati ini tetap dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Jadikanlah hati ini tidak berbolak-balik, ya Allah. Hati ini tidak pernah putus asa pada kamu, ya Allah. Hati ini dalam keadaan yang teguh beriman kepada kamu, ya Allah. Sehingga bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan perjalanan hidup kami nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami guru-guru yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ada di kalangan kami guru-guru yang sudah dipanggil oleh kamu, ya Allah. Jadikanlah saat doa ini kami tadahkan, ya Allah. Kubur mereka di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, keampunan dosa yang terusan dalam hidup kami ini, sehingga kami berjumpa dengan kamu, ya Allah. Nama-nama kami terpahat indah di pintu-pintu syurga itu, ya Allah. Sehingga kami berjumpa dengan kamu, ya Allah. Nama-nama kami terpahat indah di pintu-pintu syurga itu, ya Allah. Sehingga kami berjumpa dengan kamu nanti, ya Allah. Nama kami terpahat indah di pintu-pintu syurga itu, ya Allah. Padamkanlah nama kami daripada pintu-pintu neraka itu, ya Allah. Padamkanlah nama kami, ya Allah, daripada dihumban ke dalam neraka kamu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu, ya Allah, dengan segala kerahmatan dan kemujizatan Al-Quran, ya Allah. Dengan segala kebaikan amalan, dengan segala kebaikan doa-doa yang telah dipohon oleh mereka-mereka pada kami ini, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Belah kasihanlah pada kami, ya Allah. Kesian belaslah pada kami, ya Allah. Kerana kamulah yang sebaik-baik membantu perjalanan hidup ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna
وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih kepada Fadil Samasuki atas kuliah sulung untuk tahun 2017 di sini. Mudah-mudahan dengan kita berdoa dan hati kita dibuka, kita dijauhkan dari segala maksiat dan kita cuba menjaga sama-sama malam untuk menuju akhirat, insya-Allah. Jadi untuk makluman kepada hadirin anda semua, sedikit perkara yang nak diwalakan. Yang pertama, bantuan banjir yang kita jadi dengan arahan Ustaz Musti, kita jadikan sini sebagai pemusatan barang-barang banjir untuk kita dihantarkan ke Kelantan. Itu yang pertama. Yang kedua, insyaAllah pada hari Kamis 7 bulan kita ada forum yang menampilkan Ustaz Ahmad Rizki, Ustaz Isaid dan moderatornya oleh Syamsul Kawan. Jadi diminta bawakan dan ibu hadiah kepada hadirin semua. Dan yang ketiga, insyaAllah kita akan adakan hari titipan meraihkan anak-anak kita yang berada di sini. Ada beberapa anugerah yang kita akan bagi kepada mereka. Dan mohon doa daripada kalian semua, mendoakan supaya perjalanan karir kita akan dipermudahkan oleh Allah. Dan sekarang ini anak kita masih dalam minggu orientasi, dan perkara yang utama yang kita letak dalam minggu orientasi, kita akan khatamkan 30 juzuk bacaan Al-Quran seorang-seorang, bukannya secara berjemaah itu juz 1 kalau juz 2, tidak, seorang-seorang akan bermula daripada juz 1 sampai khatam 30 juzuk. Dan sekarang ni, hari ini dalam 3 hari kita bermula, hari Selasa. Hari ini kita sudah menghabiskan dalam 22 juzuk. Alhamdulillah, insyaAllah kita cuba habiskan pada esok hari. Mohon doa untuk apa semula supaya kita memudahkan anak kita baca Al-Quran dan kita nak cuba puasa mari khatam Al-Quran, insyaAllah. Itu sahaja makluman kepada ibu bapa hadirin hadirat semua. Jangan lupa doakan kami di sini dan sumbangan yang nak diberikan oleh pejabat dan untuk banjir boleh diletakkan di bawah saja. Dan jangan lupa selepas solat Isyak kita ada sedikit makan malam ataupun minum malam. Itu saja. Allah alam berbada berkata rahmat Allah kasih sayang seluruhnya dan pengampunan kepada Allah, insyaAllah. Sama-sama kita lakukan majlis kuliah ataupun kuliah ini pada malam ini atas perintah Allah masalah Tuhan. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita sama-sama salat. Akak bagi kak Ustaz Farhan.